Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Hafizah Munirah Maharap. Tumpuan berita, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Dato' Pengopeng memberi bayangan bakal memberi bantuan kemudahan pendidikan kepada penuntut Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA dan Institut Pengajian Tinggi Swasta IPTS bagi golongan B40 di Sarawak. Menurut beliau, perkara itu akan diumumkan dalam Belanjawan 2024 dalam persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke-20 yang akan bermula pada 20 November ini. Dalam dasar kita ke arah memberikan tertiary education free, kita menuju ke arah dasar tersebut. Dan dalam belanjawan kita untuk tahun depan, kita mengambil kira juga bantuan yang harus kita beri kepada pihak penuntut yang belajar di IPTS dan IPTA. Kita tahu bahawa banyak perkara-perkara yang perlu mereka memiliki, harganya agak tinggi. Dan maka disebabkan itu saya telah mengarahkan untuk menimbang bagaimana nak membantukan student kita yang saya anggap di satu tahun di IPTA, IPTS adalah 5,000 orang yang harus kita bantu, khasnya daripada keluarga B40. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas merasmikan pameran literasi kewangan di Muzium Budaya Borneo di Kuching pada Khamis. Premier Sarawak menambah ini merupakan salah satu inisiatif Kerajaan Sarawak dalam mempertingkatkan kualiti pendidikan di negeri ini. Selain badan ini juga mengait dengan buku. Buku pun buku teks agak mahal juga. Kita akan memberikan bantuan buku teks kepada pelajar kita di IPTS dan IPTA. Pelajar Sarawak lah, have to define dia, pelajar Sarawak. Dan ada lagi bantuan-bantuan yang lain yang saya umumkan pada belanjawan. Berita seterusnya, 6 inovasi ciptaan pasukan Sarawak berjaya meraih anugerah emas dalam International Convention on Quality Control Circle ICQCC 2023 yang berlangsung di Beijing, China pada 30 Oktober hingga 1 November 2023. Kontingen Sarawak yang diketuai Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Operasi Datuk Hee Chang Kee telah menunjukkan prestasi cemerlang, dedikasi, komitmen serta semangat berpasukan yang kuat sehingga mengharumkan nama Sarawak di ICQCC 2023. Turut mengiringi Datuk Hee ialah pengarah Unit Transformasi dan Inovasi Sarawak Jabatan Premier Sarawak merangkap Ketua Sekretariat Kontingen Sarawak Superi Awang Said. Antara 6 pasukan agensi kerajaan negeri yang terlibat ialah di ISMUS, Peranan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC dengan tajuk projek In Effectiveness in Disseminating Information of Halal Compliance on SEDC Entrepreneur Food Premise. Seterusnya, pasukan SHAK, Pemberanan Kemajuan Perusahaan Kayu Sarawak STIDC, menerusi projek bertajuk In Efficient Processing of Non-Compliant Cases for Timber Industry. Kumpulan The Search dari Jabatan Pertanian Sarawak pula dengan projek bertajuk Difficulty Crushing of Dabai Seeds for Commercialization, manakala kumpulan Boni Seeds 2 Jabatan Hutan Sarawak dengan tajuk projek Seed Ball Blaster. Sementara itu, kumpulan VTech 12 dari Jabatan Tanah dan Survey Sarawak bahagian Serian dengan projek bertajuk Smart Target Accurate Reference Solution STARS dan Sasoku Tech dari Jabatan Tanah dan Survey Sarawak bahagian Kuching menerusi projek bertajuk Loss of Title Online System. Terdapat lebih 3,000 peserta dari 15 negara yang menyertai ICQCC 2023 dalam kedua-dua platform fizikal dan dalam talian. Sebanyak 62 pasukan ICC daripada 41 organisasi dari Malaysia menyertai platform kualiti antarabangsa tahunan ICQCC ke-48 ini, di mana 45 kumpulan hadir secara fizikal di tapak dan 17 kumpulan mengambil bahagian secara maya, melibatkan 272 wakil dari Malaysia. Paparan selanjutnya,
Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti KPWK komited untuk mempergiatkan aktiviti keagamaan sebagai usaha pemantapan institusi keluarga dan membendung isu sosial menjelang tahun hadapan. Menteri Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata kolaborasi bersama agensi atau badan berkaitan juga akan dipertingkat bagi menyumbang kesejahteraan dalam komuniti. Pihak kami di kementerian ni, kita melihat dari sudut iaitu pemantapan institusi keluarga. Dan kami berpandangan bahawa pemantapan institusi keluarga ini sangat penting sebab kalau keluarga itu keluarga yang mantap, keluarga yang kokoh, ia menjadi asas kepada kesejahteraan dalam keluarga itu sendiri dan juga dalam masyarakat. Dan kita juga berpandangan bahawa bagi memantapkan institusi keluarga itu, aspek keagamaan perlu diterapkan. Tidak kiralah apa agamanya. So jadi kita menyokong dari aspek iaitu untuk memantapkan institusi keluarga. Dan juga kita menyokong dari aspek misalnya membina upaya keluarga itu dari segi iaitu membasmi kemiskinan. Membasmi kemiskinan sebab satu daripada trust ataupun fokus kerajaan negeri kita ialah untuk membasmi kemiskinan. Jadi dari sudut itu pembasmian kemiskinan, dari sudut pemantapan institusi keluarga melalui aktiviti keagamaan. Beliau berkata demikian selepas menerima kunjungan hormat daripada rombongan Harakah Islamiyah Hikmah Hal Ehwal Wanita Helwa di Kuching pada Khamis. Mengulas lanjut, Datuk Seri Fatimah percaya Hikmah Helwa mampu menjadi antara rakan strategik yang boleh bekerjasama dalam melaksanakan program bermanfaat kepada kaum wanita menjelang tahun 2024. Kunjungan hormat tersebut diketuai oleh Pengerusi Jawatankuasa Wanita Hikmah, Toh Puan Hayati Ahmad. Dalam itu, Arkib Negara Malaysia ANM telah menganjurkan program bagi membicarakan bahasa kolokial iaitu bahasa percakapan atau bahasa basahan dalam pertuturan seharian masyarakat. Program bicara bahasa kolokial melestarikan keberdayaan bahasa komuniti yang bertemakan Rindo Ati Kelakar Sarawak merupakan program kali keempat yang telah dilaksanakan dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka di BP Cawangan Sarawak. Sebelum ini, ANM pernah mengadakan program seumpama ini di Kuantan Pahang yang bertemakan Menghilir Sungai Pahang pada 13 Julai 2023 di Kota Kinabalu, Sabah yang bertemakan Telusuri Bayu Nabalu pada 21 September 2023 dan di Ipoh, Perak yang bertemakan Moh Labun Logat Perak pada 26 Oktober 2023. Rindu Ati Kelakar Sarawak atau Seronoknya Bercakap Sarawak merupakan tema yang sesuai diketengahkan dalam memberikan pendedahan kepada masyarakat umum tentang keunikan bahasa pertuturan masyarakat Sarawak. Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Perpaduan Negara Muhammad Sobri Mat Daud telah menyempurnakan program itu mewakili Menteri Perpaduan Negara Datuk Seri Aaron Agudagang di Kuching pada Khamis. Di Tebedu, dana sebanyak RM10,000 telah diluluskan kepada Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG Sekolah Kebangsaan SK Lobang Batu. Ahli Dewan Undangan Negeri Anu Tebedu Dr. Simon Sinang Badar telah meluluskan peruntukan tersebut. Menurut Dr. Simon, peruntukan itu bertujuan untuk sekolah itu melaksanakan program yang akan memberi manfaat kepada murid-murid di situ. Tambah beliau, projek pagar yang mengelilingi padang SK Lobang Batu akan dilaksanakan pada tahun hadapan. Beliau berkata demikian ketika merasmikan kejohanan sukan tahun ke-29 SK Lobang Batu pada Khamis. Dalam hal itu, beliau menyeru semua pihak ibu bapa dan guru supaya bekerjasama demi satu matlamat iaitu masa depan dan kecemerlangan akademik murid-murid di situ. Sekian DC Tengah Hari bersama saya Fiza Munirah. Berita berlanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal UKAS Sarawak Dojo Firmai dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri berita UKAS, saksikan Serotan Premier Sarawak merasmikan pameran literasi kewangan di Muzium Budaya Borneo di Kuching pada Khamis. #Sarawak Informasi Rakyat. Salam UKAS.